أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما jahilna, wahai Tuhan ajarlah pada kami Engkau yang kami masih jahil. Wadzakirna minhu ma nasina, dan tolong ingat pada kami ingat semula apa yang telah kami lupa. Rabbana ja'alna muqimus shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami yakin satu hari nanti kamu akan pimpin semua segala manusia yang telah mati daripada mahsyar, dan dalam masa berhimpun ini kami harap kamu himpun kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau syafaat pada kami dan mengampuni dosa kami daripada mahsyar. Para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat 9 Rajab, mula daripada hari Khamis lepas 1 Rajab, dan bulan ni tarikh dia serupa di antara bulan Hijrah dengan bulan Masihi, sama-sama 9. Dan mau sebut hari itu oleh kerana sekarang timbul masalah hudud, sibuk syauqah hudud, PAS sama dengan UMNO sama PAS, adakah bermakna PAS nak masuk UMNO? Nama kata hari itu hari Khamis, hari ini 9 bulan Masihi pun 9 juga. Adakah dengan sebab bulan Hijrah bersama dengan bulan Masihi, maka bulan Hijrah jadi bulan Masihi, bulan Masihi jadi Hijrah? Tak jadi. Rajab situ juga, hidup mi situ juga. Para hadirin sekalian, dengan sebab hari ini kita berada dalam bulan Rajab, bagaimana minggu lepas kita sebut, dan Rajab ini bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, kemudian turun balik. Tak ada Nabi di muka dunia ni, sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, naik ke langit lepas turun balik, lain pada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa naik ke langit setelah rumah dia dikepung, tak turun-turun. Sampai sekarang pun dekat kiamat insya-Allah dia turun. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi orang Melayu, Nabi bagi orang Cina, Nabi bagi orang Eropah, Nabi bagi orang Afrika, dia naik ke langit, jumpa dengan Allah di tempat nama Sidratul Muntaha, tempat yang Jibril pun tak boleh masuk situ. Dan setelah siap muhawarah ataupun temu bual antara Nabi Muhammad dengan Allah, maka dia turun. Dan menyebabkan pagi besokkan itu Nabi kita beritahu kepada orang ramai di Mekah bahawa semalam aku naik ke langit, jumpa dengan Allah. Sibuk orang Mekah bahawa bagaimana seorang manusia duduk di Mekah, petang duduk di Mekah, pagi duduk Mekah juga, sedangkan daripada Mekah ke Masjid Aqsa dah sebulan perjalanan. Daripada Masjid Aqsa naik ke langit pula entah berapa bulan, belah mana Muhammad cakap benda-benda begini. Jadi kadang-kadang para hadirin semua, kita mikir cara kita, tidak mikir cara Allah. Nabi Muhammad naik ke langit, tak ada sebut dalam Quran subhanallazi asra, Maha suci Allah yang membawa Nabi Muhammad naik ke langit. Bukan Nabi yang berenang naik ke langit seorang diri dia. Allah Ta'ala bawa asra, Allah bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Jadi bila kita mikir benda-benda gini, jangan mikir cara kita, kena mikir cara Allah. Naik ke langit, kita naik ponyo pun kena memakai masa naik ke langit. Tapi kalau Nabi Muhammad naik ke langit melalui cara Allah, dibawa oleh Jibril, apa susah? Mikir benda-benda beginilah yang menyebabkan kita perlu ada kuliah-kuliah agama. Dan kuliah agama ni jangan disebut bagai tular, jok muda ketua disebut tular. Dia ada pembaruan pemikiran. Bagaimana sehari dua timur masalah hudud.
ada setengah pensyarah bertaraf universiti kata hudud ni gagal kerana negeri-negeri yang sudah buat hudud gagal semua. Ini pensyarah macam ni pensyarah ni semua pensyarah yang orang panggil tidak nak pergi Islam, dia nak mampu Islam. Dia mikir cara orang, tidak mikir cara Allah dia. Perhatian semua, kalau hudud ni gagal, semaya kenapa kita semaya? Semaya ni tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh menyekat manusia daripada buat benda keji. Lah ni orang semaya benda keji dalam juga. Semaya judi. Artinya semaya ni gagal. Bila semaya ni gagal kerana benda keji, judi, dadah, rasuah laku juga. Tak suruh semaya baik dah. Sebab semaya pun ada juga benda muka. Bodoh pensyarah macam ni. Bodoh. Apa lagi? Pak kita ni ramai dah rakyat Malaysia mati digantung. Mati hukuman gantung. Kes dadah lah, kes senjata api lah. Tapi dia ada juga. Buat lari senjata api pun ada juga. Gantung apa dia gagal maknanya. Sesudah kata gantung, tu baik gantung pun dadah ada juga senjata api lagi juga. Pensyarah macam ni tak patut ambil. Pensyarah macam ni macam mamak hok jual repoh lah. Kita pergi kedai repoh. Mamak. Kuah ada. Bunga cekeh ada. Garam ada. Asam ada. Semua jenis repoh ada pada kedai dia. Tapi kau suruh dia masak, dia saya tak boleh. Kau suruh dia masak nasi, dia tak reti. Tapi repoh dia boleh jual. Apa saja repoh kita minta, dia boleh jual belaka. Tapi kalau suruh dia masak sendiri, sehingga kita berluru ya, dia tak boleh. Pensyarah macam ni dah tu lah. Syarah agama boleh, tapi kau suruh dia buat sendiri, dia tak buat. Sebab tu, ni ada kajian Islam di Kelantan. Kelantan ni ada kajian yang dia pensyarah universiti dan dia juga memegang esko. Dia reti. Esko negeri kita Kelantan ni alhamdulillah. Pensyarah universiti bagi Islam. Ada lawyer, ada orang korporat, ada macam-macam benda. Artinya orang ni bukan sekat jual repoh jadak ni. Bahkan dia pandai gaul repoh tu bagi buat. Jadi sebab tu kita lah doa lah mudah-mudahan hudud jalan molek. Kalau gagal sana boleh jadi pucuk. Berpunca daripada takwa pada Allah tak ada. Islam ni bila apa saja pun semaya ke hudud ke kahwin ke nikah ke cerai ke mesti berekal dengan takwa pada Allah. Takwa pada Allah ni boleh jadi tak ada dah ni. Sebab kita jalan raya molek lebuh raya. Kerajaan buat lebuh raya ada pagar besi kiri kanan. Tengah tu ada divider, ada batas. Tuju molek alah. Bila-bila bawa kereta, bila-bila tengok SMS. Jadi orang panggil kita hanya mementingkan hudud, mementingkan tali gantung, mementingkan JPJ ke apa orang panggil. Tapi pengisian takwa lain tak ada. Inilah kelemahan negeri sekular. Negeri kita negeri sekular, negeri agama lain, politik lain, ni baru nak balik semula pada Islam. Mudah-mudahan para hadirin semua pensyarah-pensyarah agama bukan sekadar jadi mamak jual repoh ada, tapi jadi pensyarah dan tanggungjawab memegang portfolio tertentu dalam kajian. Ada pegang pelajaran belah mana pun kita buat pelajaran bersama dengan sains dengan tujuan supaya pensyarah belajar sains dan pensyarah tersebut sains pertanian baik, sains astronomi baik, semua dikendali oleh Allah SWT. Kalau tanam macam ni berah molek katanya cikgu pensyarah berah molek, putih berah molek. Siapa dia buat berah? Allah. Mana manusia boleh buat berah? Cuma kitanya tolong cambah berah ada dah. Kalau atas dunia berah tak ada seperti abuk, mana manusia boleh buat tanam padi?
Ni benar-benar gini perhanya semua kena faham molek. Mudah-mudahan kita tidak menjadi mamak jual repoh aja. Repoh pun kita jual, nasi minyak pun kita boleh buat. Baik, hari ni kita sambung mengenai solat. Minggu lepas kita sebut zikir solat, Nabi kita naik ke langit. Dan hari ini taraf solat atau sembahyang dalam Islam. Kita sebut hari itu orang Kelantan dia panggil air sembahyang. Nak sembahyang kena ambil air sembahyang. Nak baca Quran tak ada air Quran, tak ada. Terjemuh, kadang-kadang terjemuh, benda jadi bermasalah. Nak sembahyang kita kena ambil wudu. Apa benda wudu? Mak air sembahyang. Nak baca Quran tak ambil air sembahyang, air wudu pun tak ada. Jadi sebab tu terjemuh wudu dengan air sembahyang ni tak betul. Sebab tu kita perlu guna wudu juga. Ambil wudu. Benda ambil wudu ada cara tertentu. Untuk sembahyang pun dialah, untuk baca Quran pun dialah, untuk nak tidur pun dialah, untuk nak tubik gila pagar pun kita diminta juga ada wudu supaya harta benda yang kita dapat dalam kebun kita diberkati oleh Allah. Kerana kita nak turun tadi, kita ambil wudu, bukan ambil air sembahyang dia, ambil wudu. Baik. Tu yang saya bawa ni kitab ni Al-Ibadah fil Islam karangan Imam Yusuf Al-Qaradawi atallahu umrah. Sengaja amo bawa kitab-kitab begini untuk nak beri ingatan, contoh kepada orang muda-muda kena baca banyak. Kita walaupun dapat sijil dah, ilmu Tuhan terlalu banyak, jadi kita kena baca semua. Kita baca buku orang, kalau boleh kita tulis juga buku kita supaya orang lain baca. Jadi jangan sekali-kali kita duduk ceramah agama ni baca kitab tulis sok-sok mojok muda faktua, menyebabkan orang jadi cemuh nak dengar. Dunia lain ni dunia berkembang alternatif. Baik dia. وقد عني الإسلام في كتابه وشدد كل تشديد في طلبها وحذر من تركها فيعمل الدين مفتاح الجنة في الأعمال. Tuan kita ni kata Islam mementingkan sembahyang dalam Quran sendiri, dalam sunnah Nabi sendiri, dan dia memperkuatkan manusia supaya sembahyang. Tak kira manusia Melayu ke, Cina Muslim ke, asalkan dia tu manusia tidak lembu kubat, maka Islam meminta manusia sembahyang. Dan dia sebut awwalu ma yahsabu bihi 'ala yaumil qiyamah. Perkara pertama manusia disoal oleh Allah di akhirat kelak ialah sembahyang. Kita bangun daripada kubur di akhirat kelak, semua duduk di padang mahsyar untuk disoal oleh Allah sendiri. Ini benda yang tak ada dalam demokrasi. Dia sibuk dengan demokrasi, sibuk dengan sosialis, sibuk dengan komunis. Benda ni tak ada dalam demokrasi. Sebab tu orang sibuk dengan demokrasi tak sembahyang. Kan tak ada, orang tak ajar dia. Napoleon Bonaparte daripada Perancis, Jok apa nama apa filsuf dia tu, tak sebut pun pada mahsyar. Kan tak ada. Pada mahsyar ni tak ada orang reti lain pada kita baca Quran, lain pada baca hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita nak cakap demokrasi, cakap gila, tapi jangan tinggal Islam. Kerana banyak tinggal, hampir 50% daripada ajaran demokrasi tak ada benda yang disebut oleh Islam. Jadi tu yang kita ni kata apa namanya, awal ma yuhasabu alaihi yaumul qiyamah as-salat. Mula-mula perkara yang Tuhan soal kita akhirat kelak, sembahyang ke tak? Temu sembahyang. Acung sembahyang. Ramasami sembahyang. Kau pertama Tuhan soal manusia akhirat kelak ialah sembahyang. Sebab tu ada banyak-banyak doa Nabi dalam masa rokok. Bila kita rokok, khusnya rokok sembahyang sunat, khusya'ala kasam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa lahmi wa asbi wa mastaqalat bi qadami. Jadi Tuhan aku rokok kamu ni bukan sekat tubuh yang rokoknya. Khusya'ala kasam'i, telinga aku, pendengaran kita panggil, sam'i wa uzuni, telinga aku, mata aku, orak sarak aku, sendi tulang aku, dan sebanyak mana tubuh
Hok duk pikul tapak kaki aku ni khusyuk padamu. Ini para hadirin semua, doa-doa begini perlu kita doa sama. Sebab itulah doa ni jangan dibaca. Baca lain, doa lain. Kadang-kadang kita baca doa tu jok tua pak tua, jok muda pak tua, doa tu lah. Tak sana tak ada dah benda lain yang kita nak tahu lain pada ni. Tak erti pula tu, baca pula tak erti pula. Ini kesilapan hak lepas dah. Kita kena mengaku, kita ubah. Lah ni banyak kedai-kedai kita jual buku-buku doa. Kita beli, baca. Pada duk buah kedai kopi, esok okop kebuk baik baca doa. Kena reti kata. Baik, tu yang kita ni kata semayang ni bukan start daripada Nabi Muhammad SAW. Semayang ni mula daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ialah nenek bagi Nabi kita Muhammad SAW. Start Nabi Ibrahim itu dia pesan dah pada anak dia supaya semayang. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini sebagai contoh bahawa Nabi Ibrahim pun dia hidup puluh ribu tahun dulu doa Rabbi ja'alni muqimas salah. Tuhan, jadilah aku ni orang yang muqimas salah, orang semayang dengan cermat. Tengok, Rabbi ja'alni muqimas salah. Dia tak sebut Rabbi ja'alni al-musallin, Rabbi ja'alni minal musallin lah. Tuhan, jadilah aku ni orang semayang dia. Rabbi ja'alni muqimas salah. Tuhan, jadilah aku ni orang yang berminat dengan semayang, dengan wudu'nya, dengan bacaannya, dengan khusyuknya, dengan tawaduknya, dengan beringat makan halal haram, kena beringat tebal makan barang haram, perut kenyang tapi semayang Tuhan tak terima. Ni benar-benar gen termasuk di bawah perkataan muqim. Rabbi ja'alni muqimas salah, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadilah aku ni orang berminat dengan semayang. Wa min dzurriyyati, juga anak cucu aku. Bila kita berdoa kena kita ingat pada anak kita, cucu kita. Dalam doa kita malam-malam, siang ke, Allahumma, dalam banyak-banyak doa, Allahumma barik fi ma razaqtana. Ya Allah, aku minta padamu beri berkat sebanyak mana rezeki yang kamu beri. Rezeki dapat anak ke, rezeki cerdik ke, rezeki harta ke, rezeki pangkat ke, rezeki pengaruh ke. Pengaruh kita kadang-kadang kita berpengaruh, orang kena berlaku kita. Biar berkat. Berkat maknanya barang ya di dunia kita boleh manfaat, di akhirat pakai akhirat boleh manfaat. Kalau jangan atas dunia je kita boleh manfaat, akhirat kalau kita masuk neraka buat dia bertukar nikmat jadi laknat. Sebab tu dalam banyak-banyak doa Nabi ialah Allahumma la taj'al ni'mataka alaina masara ghadabika wa sukhtika. Ya Allah, jangan menjadikan nikmat pada kami ni bertukar menjadi laknat. Hak masuk syurga, masuk neraka tu kis barang sama. Orang masuk syurga kadang-kadang kis cerdik. Hak masuk neraka pun kis cerdik juga. Firaun cerdik masuk neraka. Nabi Ibrahim masuk syurga, kis cerdik. Jadi Nabi Muhammad cerdik, syurga insya-Allah. Abu Jahal apa kurang cerdiknya, masuk neraka. Jadi nikmat yang Tuhan beri pada kita jangan sedap hati. Kadang-kadang tak kena gaya, nikmat tu bawa kita ke neraka. Kalau kena gaya, nikmat tu bawa ke syurga. Gaya kena tak kena gaya ni atas agama. Politik kita makah parti yang boleh bawa Islam, tidak bawa pada bangsa, tidak. Kalau kita pakuh buah parti yang hanya bawa pada bangsa Arab ke bangsa Melayu ke, itu memakah ni makah dunia. Kita pakuh sama ada Arab, sama ada Melayu, sama ada Indonesia. Bila kita makah cari parti yang boleh dolakkan Islam. Di Malaysia ni yalah bawa Islam. Itu dia tu. Kalau tak percaya boleh kita bincang. Wa min dzurriyyati, juga anak cucu kamu. Rabbana wa taqabbal du'a. Ujung dia Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, tolong terima doa aku. Nabi Ibrahim hidup puluh ribu tahun hari itu, dia berdoa supaya dia sendiri berminat dengan semayang, muqimas salah, anak cucu. Lepas tu ujung tu Rabbana wa taqabbal. Rabbana wa taqabbal. Taqabbal. Dalam bahasa Arab ada qabila yaqbalu, ada taqabbala yataqabbalu. Qabila makna terima. Amal dia iqbal. Nabi Ibrahim tak kata ya Allah tolong terima doa aku dak. Tolong wa taqabbal. Taqabbal makna terima sungguh-sungguh.
fi'il rubai. Fi'il dalam bahasa Arab ni ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. 3 dia panggil sulasi, 4 dia panggil rubai, 5 dia panggil khumasi, 6 dia panggil sudasi. Taqabbalu ni ba' tafa'ala fi'il qabila taqabbala fa 5 khumasi. Ya Allah, tolong terima sungguh-sungguh doa aku. Kalau mu tak terima doa aku, siapa dia lagi nak terima doa? Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita berdoa makna kita minta dengan orang. Tak tentu lagi boleh ke tak boleh. Tapi minta dengan Allah Taala tentu boleh. Cumanya kadang-kadang dia beri benda kita nak, dan kadang-kadang dia tak beri benda lain. Budak kecil minta pisah. Anak kita minta pisah. Tak beri pisah. Kita beri kuih. Kita beri kalau beri pisah, tanda mak tak sayang anak. Diri tangan dia, kita susah. Allah Taala begitu juga. Kita minta benda ni, dia beri. Tapi hak tentunya dia beri benda yang berselak bagi kita. Benda hak munah kita dia tak beri. Kadang-kadang dia tak beri sabuk doa kita atas dunia. Dia beri akhirat. Akhirat kelak banyak hadis Nabi riwayat, banyak orang papangan. Ya Allah, mai mana pahala banyak begini. Tuhan jawab, pahala hak doa aku tak beri sabuk atas dunia kita. Banyak mana doa atas dunia kita aku tak beri sabuk. Aku siada ke akhirat. Lalu dia jawab, ya Allah, kalau begitu bapa duk beri kata, bapa duk beri kepada sayang aku. Doa orang tu doa sayang aku memberi. Kalau tak bisa seorang abuk, betul tu beri akhirat berlaku. Itu macam-macam perkara. Benda-benda begini perlu kita belajar. Mudah-mudahan hidup kita atas dunia 24 jam hidup dekat dia doa sama-sama. Mudah-mudahan doa Tuhan kita beri. Rabbana wa taqabbal doa. Itu doa Nabi Ibrahim yang hidup atas dunia 10,000 tahun dulu. Dan dalam Quran ada sebuah surah nama surah Ibrahim, ayat 40 tu yang kata. Satu. Yang keduanya, doa daripada anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada isteri, satu Hajar, satu apa nak sorry, anak daripada Nabi Siti Hajar, Ismail. Ismail juga berdoa gitu juga. Dah berapa puluh ribu tahun. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Surah Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Wa kana ya'muru. Nabi Ismail, Allah kata Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim selalu suruh anak buah dia, ahlahu, ahli, orang rumah. Orang rumah kita panggil ahli. Oh, kita Kelantan pun sebut. Kadang-kadang tuk guru tuk lebay, dia panggil orang tina dia ahli, tak pun apa ni, suruh rumah. Bersalah waz zakat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim selalu suruh ahli dia, orang rumah dia, anak buah dia sembahyang. Waz zakat, bagi zakat. Jadi sembahyang zakat ni bukan benda baru timbul zaman Nabi Muhammad dak. Jauh daripada 10,000 tahun hari itu lagi. Cumanya sembahyang jam hari itu serupa kodok dengan jam la ni, tu masalah yang keluar. Boleh jadi sembahyang jam hari itu lagu lain, sembahyang la lagu lain. Sembahyang jam hari itu padang dengan jam hari itu. Wa kana ya'muru. Dari segi syarahnya kana fi'il madhi. Ya'muru fi'il mudhari'. Belah mana fi'il madhi bercampur dengan fi'il mudhari'. Kana ni fi'il madhi benda hak lepas dah. Ya'muru di fi'il mudhari' benda hak sekarang dia akan datang. Campur dua. Campur dua mau buat kerja terjadi wal istimrar. Wa kana ya'muru, dan Nabi Ismail selalu suruh. Senantiasa kita bermakna, senantiasa menyuruh. Jangan suruh sekali buat kat sebuti, tak buat malah bahasa aku tak kena. Kita sebagai bapa selalu sentiasa suruh anak buah kita sembahyang. Wa kana ya'muru, dan dia telah ya'muru akan datang. Telah akan datang maknanya berterusan sentiasa. Ibu bapa sejak kecil lagi kena royakkan anak kecil, awal nak masuk waktu dah ni, ambil sembahyang ke. Jadi budak kecil kita cakap cara budak kecil. Awal orang nak ban ni bola mainnya, ambil sembahyang ke. Cukup. Hak besar sikit kita kutip sikit. Hak besar nak piang. Tak apa. Cuma kalau mak saya tak sembahyang ni masalah besarnya. Mak saya tak sembahyang. Ayah saya tak sembahyang. Ini masalah besar. Tak apalah. Hak lepas dia terlepas dia. Allah Ta'ala buka pintu peluang untuk kita berdoa, untuk kita bertobat.
Itu saja. Itu hak dia Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Lepas tu Nabi Musa pula. Wa ya'muru Allah kalimahu Musa alaihi salam iqamatiha awwala ma ya'muru bi fi sa'atil wahyil ula. Yang ketiganya Nabi Musa. Nabi Musa ni disebut kalimullah. Tiap-tiap nabi ada gelaran dia. Gelaran Nabi Musa kalimullah. Kalimullah makna orang hak Tuhan kecek cara direct dengan Nabi Musa. Tak ada nabi lain yang dia kecek direct mula-mula start dari nabi tu kecek lalu dengan dia lain pada Nabi Musa alaihi. Musa. Orang putih panggil Moshe Dayan. Kok jahat di Palestin. Baik. Nabi Musa kata, Allah Taala minta dapat Nabi Musa mula-mula dia beri wahyu lagi. Mula-mula Allah beri wahyu ke Nabi Musa, suruh lalu sembahyang. Dia kata apa? Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah Taha ayat 13. Wa ana akhtartuka. Allah cakap cara langsung dengan Nabi Musa. Belah mana Nabi Musa dengar suara Tuhan. Telinga Nabi Musa lagu mana dia boleh dengar suara Allah, itu kita tak apa dia boleh royak. Kita ni dalam Islam Nabi sebut nak tanya apa boleh. Tak ada soalan hak tak ada jawab. So hak tak ada soal. Itu zat Allah. Zat Allah belah mana putih kau hitam panjang kau pendek, tak ada orang boleh buaya, tak ada lidah boleh buaya. Tak ada telinga boleh faham, tak ada otak boleh reti. Kerana Allah ni laisa kamitslihi syai'. Tak ada benda hak serupa. Serupa amo ayat sama. Cerita orang tua buta buka puasa dengan cucu. Orang tua ni buka puasa dia makan kir. Kir ni sejenis kuih yang dibuat daripada beras, gandum, campur susu, bubur gula sikit. Kedai-kedai India apa kalau ni pun ada jual di Kuala kir. Jadi makan kir, dia tanya cucu dia, Allah sedapnya kir. Nah, apa kir awak? Dia buta. Cucu dia kata, putih, benda putih. Royak benda putih pada orang buta, nak reti berapa? Belah mana putih awak? Aku tak nak, aku buta tak nak apa putih. Putih ni warna, mana boleh aku faham warna bila tuk mu buta. Dia pun ambil tangan tuk dia buat gerakung. Dia ambil tangan dia buat gerakung. Dia buat separuh kutu. Dia kata jadi no putih ni separuh kutu. Kutu tu duduk padan. Tuk dia tak reti juga. Belah mana kutu? Dia ambil tangan ayah dia, tangan tuk dia ni, dia perik, dia gerakung sikit. Akhirnya orang tua dia kata, oh putih-putih ni bagai gerakung. Itu pun jangan habis. Putih-putih ni bagai gerakung. Itu kerana kita tak pandai beri pendekatan kepada orang yang tak berkenaan. Ketiga anak kita. Anak kita suruh sembahyang. Pergi sembahyang ke? Baik, masuk neraka lah, begitu begini. Neraka tu gapo mu? Sudah. Kalau mak tu kalau mak tu faham, tak usah sebut neraka lagi. Sebut Tuhan marah. Tuhan tu gapo? Tuhan hak duk perah kita lah. Kita minum air apa dia buat? Tuhan buat. Bukan syarikat air Kelantan, bukan syarikat air mana dah. Air Allah Taala waktu dari langit. Susahnya Allah Taala peruh awan daripada Jepun banyu mai ke tanah Melayu. Hak awan tanah Melayu ni jihan mau pergi turun di India. Susah payah Allah Taala air nak boleh ke air ni begitu sekali susah. Itulah benda ya. Benda-benda gini ni perlu diberi pendekatan yang boleh mukhatab ataupun pendengar kita boleh faham. Hak politik baik, hak hudud baik, hak berapa baik. Lepas tu innani ana Allah wa ana akhtartuka fastami' lima yu'ad. Hei Musa, aku pilihmu. Bukan mu jadi nabi, bukan kerana mengundi dak. Bukan kerana kau kapur mu akak menjadi nabi dak. Nabi-nabi ni pilih aku. Nabi kita Muhammad SAW, dia tak tahu-tahu pun nak jadi nabi. Tapi Tuhan pilih dia menjadi nabi, maka pada kita lalu wajib. Kita zaman orang Melayu ke, kita Cina ke, kita ni orang putih ke, wajib
terima Muhammad Abdullah sebagai Nabi kerana dia dipilih oleh Allah. Bagaimana Nabi Isa dipilih oleh Allah menjadi Nabi, Nabi Musa dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Wa ana akhtartuka, aku pilihmu, fastami' lima yuha. Oleh itu mu kena dengar molek, istami'. Dia tak kata fasma'. Sami'a yasma'u, isma', dengar. Tak, dia kata fastami'. Isma' makna dengar. Istami' maknanya ban dengar. Orang Melayu Kelantan panggil ban dengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dalam ayat Quran sebut wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila ada orang baca Quran, mu kena ban dengar. Wa ansitu, perhati. Kita kadang-kadang anak kita baca Quran, kadang radio baca Quran, TV baca Quran. Wah, duk buah kedai kopi. TV duk ayat, duk baca Quran. Buah tak dengar Quran, sak rokok. Ni perangai ni kalau ada di Kelantan, bobo lah, malu kau orang. Orang jauh mai di Kelantan nak tengok perangai orang Kelantan berjuru. Orang Kelantan merokok juga tika TV dengar. Malu pak aku. Wa iza qira'al Qur'an fastami'u, bukan fasma'u, dak fastami'u. Allah. Baik. Fastami'u. Innani anallah. Benar apa yang aku minta mu dengar? Iaitu innani anallah, sesungguhnya aku. Innani, bukan ini. Innani, sungguhnya aku. Ana, innani ana. Innani pun sungguhnya aku, ana pun aku. Dua kali aku. Sesungguhnya aku ialah Allah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan lain daripada aku. Musa, mu kena reti molek Tuhan, tak ada Tuhan lain daripada Allah. Orang kayu ko, berala ko, tok keramat ko, semua mengarut belaka. Kau betul-betul jadi Tuhannya aku. Kerana aku jung segala wujud, maujud segala maujudnya aku. Kita boleh nyawa. Kalau kita belajar, kita baca buku-buku doktor, nak boleh ke manusia nyawa ni bukan senang. Bukan nak pada ada udara, bukan nak pada ada lebah hidung, bukan nak pada lebah hidung pula kena ada bulu hidung, bukan nak pada lekung, bukan nak pada ada lelangit, bukan nak pada ada jantung. Jantung pula kalau kita tengok gambar dia, gantung tu begitu sekali complicated, begitu sekali muakkad, sipu-sipu nak boleh ke manusia nyawa. Tiba-tiba manusia bila nyawa tidur tak bangun. Ini orang yang nak kata apa tak tahu. Orang yang tidak memikir langsung, susah payah Allah Ta'ala buat manusia. Nak boleh ke nyawa ada udara, nak boleh ke ada udara ni kena ada langit, kena ada bombing, kena ada oksigen, kena ada nitrogen. Sukat tank oksigen, nitrogen pula sukat tak lebih, tak boleh kurang. Banyak sikit nitrogen punah habis, punah jangan habis lagi. Terlalu banyak benda-benda yang boleh pensyarah universiti bahagian sains terang kepada manusia supaya manusia ni reti bahawa segala-galanya mari pada Allah Subhanahu Taala. Kalau tak percaya boleh bincang. Wa aqimis salata li dzikri. Fa'budni, mung kena puja aku. Budni. Kita sebut makna ibadatlah. Budni kita bermakna lama ibadat. Ibadat ni dalam bahasa Melayu Kelantan ni tertumpu pada sembahyang beh. Tak kena. Itu benda masuk lepas lalu kita sejak beratus tahun. Sebut katanya ibadat, sembahyang beh. Rasulullah. Ibadat tidak begitu. Ibadat ni segala tingkah laku yang kita buat kerana Allah. Hamba duk mengajar, lah ni duk ceramah. Adik kakak tinggal kerja buat di rumah mari. Betul-betul kerana ilmu, ibadat. Lah ni kita tengah buat ibadat. Hamba ceramah, nak boleh ke ceramah ni hamba tengok buku tu, buku ni bukan senang. Kadang-kadang ada orang pergi duk ketuk pintu. Tak boleh kata hamba dia baca buku. Nak pergi kuliah. Bukan senang nak buat ceramah. Begitu juga adik kakak semua. Mak nak pergi situ, anak nak pergi sini, tak leh aku nak pergi dengan kuliah. Jadi bila kita tinggal habis segala kerja lain kerana ilmu Allah, hamba tinggal kerja hamba kerana ilmu Allah, maka kita sedang beribadat kepada Allah. Tidak mesti sembahyang jah ibadat, tak mesti puasa pergi ke Mekah je ibadat. Semua gerak-gerik kita betul-betul sebagaimana kita bacalah sembahyang, inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mati lillah. Mayaku, haji aku, wa mahyaya, dan hidup aku. Gerak daripada akhir balik sampai ke mati, hidup kita panggil itu, hidup. Gerak pergi aktiviti hidup tu aku nak buat kerana Allah. Aku jual. Kita jual. Dan mawatina jual tape, jual berapa? Jual bagi hak kita jual tu bagi tidak tipu dah. Wayak tu hak ni go mahal kan ambo bubuh ikan go mahal gapo. Wayak tu. Hak ni go murah kan ambo capo ikan ambo dengan gotu ni. Wayak tu. Dapat duit orang puas hati. Go murah padan go murah-murah barang tak apa. Hak ni go mahal sebab tu sedap. Kita wayak tu. Jadi duit yang kita duduk congong kedai jual barang lagu tu, baik di kedai, baik di gudang, baik di pejabat, kita buat supong ke Tuhan nak ibadat. Dia kita di Kelantan ni kita buat 3 asas. Tak daripada mula ubudiyah, itqan, mas'uliyah. Tiap-tiap rakyat Kelantan dia daripada pegawai, tak daripada menteri besar sampai ke esko, sampai ke rakyat semua duduk dengan ubudiyah. Ubudiyah daripada yang budun. Dia berabdi. Dia pejabat, dia tidak guna telefon kerajaan untuk nak bercakap dengan orang luar, tidak guna harta kerajaan, tidak guna untuk kebaikan. Kenapa? Kerana ini harta kerajaan, telefon harta kerajaan. Nak telefon ke rumah, kita ada telefon sendiri. Kita guna telefon kita besar kecek hak pribadi dengan orang, guna telefon kerajaan, tidak beribadat. Gaji boleh, pihak akhirat kelak kosong. Ingat akhirat. Akhirat manfaat balas. Tak ada orang tak kena balas. Sebab tu dalam sembahyang dia panggil Maliki Yaumiddin. Dalam sembahyang kita baca Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari agama. Ad-din mana agama. Mana akhirat kelak baru nampak pentingnya agama. Lah ni tak apa lagi. Agama pun penting, ekonomi pun penting. Akhirat kelak yang paling penting saya agama. Kenapa? Kerana akhirat kelak semua balasan dia tak balas mengikut perlembagaan kita. Dia tak balas mengikut undang-undang kita, balas mengikut Quran. Ini dia benar-benar gini kita kena faham. Lepas tu wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salata li dzikri. Dia menggunakan sembahyang cermat li dzikri untuk ingat aku. Sifat kata sembahyang, tujuan sembahyang li dzikri, ingat pada aku. Ingat pada aku ni 2 perkara lah pentingnya. Ialah pertamanya untuk sifat jamal, sifat jalal. Sifat Tuhan terlalu banyak, tapi alim ulama kita kumpul dalam 2 topik. Sifat satu ialah sifat Tuhan, sifat jamal, sifat comel. Hak sedap kita dengar macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Ar-Rahman yang amat murah kita panggil, Ar-Rahim yang maksud yang belah. Tak ada orang tak senang hati dengar Tuhan ni bersifat dengan pemurah, baik, terima taubat. So lagi sifat jalal, sifat besaran dia. Macam al-mutakabbir. Tuhan ni bahasa gini, nyombong, tak dengar kata. Royak berapa tak dengar. Dan dia kata neraka situ lah. Allah gerung kita. Allah. Al-mutakabbir, al-muta'ali. Muta'ali makna dia letak diri di atas pada orang lain. Apa kita, rumah kita. Kita dengan anak-anak kita, kata, ayah, mari. Mak, mari. Jadi, sebut kata ayah dengan mak, anak-anak senyap dah tu. Masuk kelas. Mari cikgu mari ni. Senyap dah tu. Kenapa? Kerana cikgu dalam kelas, muta'ali, atas pada pelajar-pelajar. Mak pak di rumah, atas pada anak-anak. Hak atas sekalinya Allah SWT. Al-Muta'ali, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Nama-nama Tuhan yang kita dengar naik gerung, itu dia panggil sifat jalal, sifat besar. Kalau hak sifat Tuhan hak sedap dengar tu Ar-Razzaq, Tuhan yang beri rezeki, itu dia panggil sifat jamal. Jadi walau bagaimana bila kita sembahyang, kita letak fikiran kita, rokok kita, sujud kita, baca kita, kita buat rokok belah mana pun, sujud belah mana, qiyam belah mana pun, kerana mu ya Allah, kerana mu mempunyai sifat jamal dan sifat jalal. Kalau tika semayang pun ingat kau kedai juga, tika semayang ingat pejabat juga, belah mana saing kita dengan Tuhan. Kalau tak biasa lagi, cuba-cuba ajar diri kita, paut fikiran kita, supaya dalam semayang itu tak lama sekalipun biar kita boleh paut
fikiran kita, biar serupa benda yang kita baca dengan otak kita, biar serupa otak kita dengan benda yang mulut baca. Itu hak gen Nabi Musa. Hak gen Harun pula Nabi Harun. Waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salat. Dalam banyak-banyak surah Yunus. Waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salat. Nabi Harun pun disuruh sembahyang juga. Bahkan rumah, bila buat rumah tu biar ada kiblat. Rumah kita biar ada tuju kiblat. Waj'alu buyutakum qiblah ni banyak tafsir dia, tapi kita ambil so. Bila kita nak buat rumah, syuting rumah kita biar betul kiblat. Bukan sekat masjid ya. Bukan sekat balasah ya kiblat. Rumah kita pun biar ada kiblat. Banyak apa nama ni engineer kita buat rumah, buat pejabat, buat turut plan tanah. Nak jaga jangan reyok tanah. Nak jaga sebenarnya kiblat. Nak reyok gilah, panas sangat buat tanah reyok. Jabat ambo tu, jabat menteri besar, reyok lah. Nak sembahyang pun senyalakan. Apa tak boleh betul tu apa? Kerana pala engineer ketika tunya kira nak betul dengan tanah. Engineer ketika tu, lah ni kita harap berubah lah. Tu hak gen nabi-nabi, hak gen Luqman pula. Luqman ni kata setengah nabi, kata setengahnya waktu wali. Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya. Bunay dalam bahasa Arab ibnun makna anak. Ibnun anak. Ibni kalau kita nak panggil anak kita kata ya ibni, yabni. Awak. So lagi ya bunayya. Ya bunayya ni anak kesayangan. Kita panggil awal. Orang Kelantan panggil anak lelaki dia panggil awal. Apa dia panggil mek. Ya bunayya. Awal. Aqimis salat. Naklah sembahyang dengan cermat. Luqman pun ajar pada anak dia supaya sembahyang. Sembahyang dengan bentuk aqim. Aqama yuqim aqim. Bukan salli ya bunayya salli. Tidak. Ya bunayya aqimis salat. Sembahyang dengan cermat. Apa tak ada cermat kain baju. Bukan cermat sekat bersih ada. Kain baju tu cermat bersih dan duit yang kita beli kain tu duit halal. Duit halal. Orang kampung halal cak orang kampung, pejabat orang pegawai kerajaan halal cak pegawai. Jangan kira nak beli kain mahal ya. Duit rasuah orang kampung. Lah boleh pakai. Dia membeli barang mahal, kereta mahal, kain mahal, buat rumah mahal, guna duit haram. Boleh duduk tapi akhirat kelak tak ada tempat lah. Neraka tempat duduk ni. Dah senang ada atas dunia ni senang dah. Akhirat boleh senang ya. Beraya pula. Fikir benda-benda kita insya-Allah orang tak timbul masalah rasuah ke apa semua sekali. Sebab wuduk tak ada juga. Wuduk gagal. Gagal. Hak gantung mati pun gagal juga. Dadah ada semacam juga. Buat lebuh raya gagal juga. Tepuh pasal masuk ke jumlah sungai. Bobol buat lebuh raya gagal juga. Mikir cara mamuk jual repuh. Itu surah Luqman. Ya bunayya aqimis salat. Awal sembahyang dengan cermat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dia kena suruh benda ma'ruf dan larang benda munkar. Jangan jadi tok lebah kapur. Luqman ajar anak dia jangan jadi tok lebah kapur. Maya rajin tapi ma'ruf munkar tak boleh. Jangan. Sembahyang kita dengan Allah. Ma'ruf munkar kita dengan hamba Allah. Ma'ruf munkar ni kita dengan orang. Orang-orang ni siapa dia? Hamba Allah. Jangan sekali-kali kita hanya dengan Allah je. Cemaknya dengan hamba Tuhan kita tak beli, jangan. Kalau buat lagu tu kita panggil tok lebah kapur, tak pakai kerja. Dia bunuh kita ni kerana satu daripada sebabnya adalah kerana kita hanya pentingkan sembahyang, tak penting pada masyarakat. Maka sebab itulah kita kena ada kerajaan yang amru ma'ruf nahyu munkar. Sebab tu kita panggil dia yatqan mas'uliyah. Mas'uliyah kita bertanggungjawab akhirat kelak. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Muka dia soal di akhirat kelak. Ambo kena soal cara ambo.
Adik kakak kena soal di akhirat pula cara adik kakak. Pegawai kerajaan, jutawan, peniaga, ahli politik, menteri besar, perdana menteri, semua akan disoal oleh Allah sendiri. Kita kalau polis kat tengah jalan, nampak polis tu gagal dah lesen. Cara polis ya. Secara polis kita bimbang dah gagal lesen lah, gagal tu bukan. Ini Tuhan. Allah Taala akhirat kalau. Bukan dia kena lesen. Wasbil ala ma asabat. Suruh benda ma'ruf, lagi benda makan akan timbul masalah. Masalah akan timbul ni sabar. Orang marah, orang kritik, orang soal. Hal ni sabar. Sabar maknanya kita bertahan. Jangan kita buat sekarang apa orang soal nak jawab tak boleh. Jangan. Sebab tu dah belum pada soal jawab dengan orang ni kita belajar. Tak ada benda hok dia tak boleh jawab dalam Islam. Hudud ko, mayat ko, nikah ko, kahwin ko. Apa saja benda kita buat atas dunia tak ada hok tak boleh jawab. Kerana Islam ni royak barang sebenar. Bila barang sebenar, semua orang terima berlaku. Hok tak boleh jawab tu, kita royak tu. Ya hamba tak tahu ni. Jangan orang lain. Tak apa. Tapi kalau tak boleh jawab gabar kat saya, pun jangan habis. Lepas tu suruh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa di antara Nabi yang boleh kecek jauh kecil. Tiap-tiap Nabi dah ada benda istimewa dia. Nabi Isa istimewa dia boleh kecek waktu dia landul. Kerana Nabi Isa ni lahir dengan tak ada apa. Batu Isa bin Maryam. Isa dia panggil anak Maryam. Maryam ni mak. Sepatutnya Isa bin ayah. Apa Nabi Isa bin Maryam? Kan ayah tak ada. Bila tak ayah tak ada, semua orang tuduh Maryam ni berzina. Apa Maryam ni lagi duduk lagu beranak lautan. Dia tanya, mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya Allah. Siti Maryam kata, ya Allah, kalau boleh aku mati. Belum pada aku beranak. Kenapa semua orang tuduh aku berzina? Aku nak jawab tak boleh. Tahu-tahu beranak. Pok tak tahu beranak. Lepas tu Isa bin Maryam, ya laitani mitu qabla hadha, tu doa Siti Maryam, ya Allah, kalau boleh aku mati belum pada beranak. Wa kuntu nasiyan mansiya, tak ada orang lupa, tak ada orang ingat pada aku. Jadi nak selamatkan Nabi Isa dengan mak dia ni, dia kecil lagi dia boleh kecil. Ni satu benda apa nak. Wa awsani bi salati wa zakat ma dumtu hayya. Allah Taala wasiat padaku sembahyang. Dia beri zakat lagi aku hidup. Itu Nabi Isa sebut waktu dia budak dalam nur lagi. Boleh kecil dia. Satu daripada perkara yang boleh menyelamatkan nama baik Siti Maryam, dia menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Raja semua kita pergi sekat tu dulu. Lepas tu banyak lagi nibalkan kita ni, insya-Allah ada umur hingga minggu depan kita sambung lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka khalaqtana wa sawwaytana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil 'ilmi wal mali wal 'izzi wal jah wa husnil qiblatina. Allahumma barik lana fima razaqtana amwalina wa auladina wa 'ulumina wa dina wa anfusina. Allahumma ja'alna mahbubana 'indaka mahiban 'indan nas hayyina 'inda anfusina. Ya Allah, jadilah kami orang yang kamu sayang, dihormati oleh manusia, dan aku sendiri berasa lekeh pada aku sendiri. Allahumma la taj'al ni'mataka 'alaina masarada bika. Ya Allah, jangan jadi nikmat yang kamu beri pada aku ni bertukar menjadi pucalan anak akhirat. Rabbana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi. Fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, satu hari nanti manusia akan dihidup balik oleh kamu. Kamu akan kumpul kami di sebuah padang dataran yang luas nama padang mahsyar.
Ketika tu aku tak tahu di mana mokpok, tak tahu di mana makan minum, tak tahu di mana rumah tangga. Yang adanya ialah menumpang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, minta kamu himpunkan aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana usaha aku di muka dunia ni pada ni waktu itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna dhuha dhuhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتنا بركة الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير.